Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar rakan-rakan di luar sana? Harap sihat-sihat Harap jaga SOP dalam tempoh PKP ni. Harap semua dapat bertahan. Pertamanya terima kasih saya nak ucapkan kepada rakan saya, mungkin akan jadi sahabat selepas ini. InsyaAllah sudi datang ke kawasan saya, Zon 23 MPAJ dalam kawasan Don Teratai N22 Selangor. Saya sebenarnya rasa sangat dihargai apabila ada satu orang, saya boleh katakan ikon masyarakat, ikon masyarakat yang memperjuangkan hak-hak rakyat yang tertindas. Saya kira ini penting untuk struktur masyarakat kita, yang mana ikon-ikon seperti Raja Email saudara Syahril ini diketengahkan dan diberikan mungkin inisiatif oleh kerajaan supaya menjadi satu galakan kepada masyarakat yang ada semangat untuk membantu orang lain. Terima kasih sekali lagi. Saya personally ahli politik sebenarnya, ahli politik. Ahli politik yang dilantik menjadi ahli majlis yang bertugas dalam zon 23 MPAJ. Sebelum saya menyertai politik, saya ini membawa NGO. Saya memperjuangkan hak-hak penjaja dalam kawasan Don Teratai ini. Saya pernah menjadi pengurusi Persatuan Penjaja dan telah berjaya membangunkan satu kawasan perniagaan penjaja daripada kedai estetik yang buruk-buruk dibangunkan menjadi satu kawasan kedai yang berpotensi tinggi lah. Dan alhamdulillah sampai hari ini persatuan tersebut terus menjaga penjaja-penjaja sedia ada sebanyak 25 penjaja. Semua bangsa ada. Semua bangsa ada kawasan tu, dan nilai perniagaan di kawasan itu meningkat beratus kali ganda. Dan inilah saya berasal. Apabila parti melihat saya ada potensi, menjemput saya untuk masuk dalam parti lah. Dan selepas itu saya diminta untuk menjadi ahli majlis pada bulan 6 tahun 2010. Jadi itulah sedikit latar belakang saya, bagaimana saya boleh jadi ahli majlis. Peranan yang paling penting ahli majlis, untuk makluman rakan-rakan di luar sana. Okey, sebelum saya cerita peranan saya sebagai ahli majlis, mungkin ramai yang tak tahu di luar sana bagaimana PBT itu ada ahli majlis. Ada ramai yang tak tahu, betul? Ada ramai yang tak tahu. Begini, setiap PBT ini dia ada penasihat. Okey, dia ada penasihat. Ikut Akta Kerajaan Tempatan 171, setiap pihak berkuasa tempatan ikut tempat masing-masing lah. Kalau di sini macam Padang Panjang Jaya, ada macam daerah, ada Selayang, itu PBT lah. Majlis Perbandaran ini ada 24 ahli majlis mengikut undang-undang. Jadi undang-undang ini menetapkan minimum 8 orang, maksimum 24 orang ahli majlis. Bila sebut ahli majlis, inilah dia tertakluk, terikat kepada Akta 171 Kerajaan Tempatan. Semua 24 orang, minimum 8 orang. Alright? Dan seterusnya, ahli majlis ini, contoh dia di MPAJ, PBT sebenarnya adalah ahli majlis pihak berkuasa tempatan itu. Dia bukan ada zon-zon pun sebenarnya. Zon-zon ini sebenarnya adalah kerana mengagihkan peranan ahli majlis mengikut Local Agenda 21. Local Agenda inilah yang mensepadankan 24 ahli majlis. Jadi daripada situlah ahli majlis 24 orang itu berperanan dalam kawasan masing-masing. Tetapi secara asasnya ahli majlis ini boleh berperanan di seluruh kawasan PBT persepadanan, sampai mana-mana pun dia boleh berperanan. Kalau kita sebut hal aduan, ini satu perkara penyampaian. Dia ada banyak kaedah. Dia boleh Raja Email, tentu dia boleh email direct. Ada juga portal-portal yang disediakan secara online. Ada juga boleh terus datang ke majlis, dan salah satu cara melalui ahli majlis lah. Dan aduan-aduan yang disampaikan kepada ahli majlis ini biasanya akan dapat perhatian yang lebih lah. Dan aduan yang biasanya serius, serius baru ahli majlis ni akan letak tangan. Maksudnya ahli majlis kendalikan secara terus. Kalau andai kata cuma tuan sampah tak angkat hari ni, kita terus pas saja aduan tu kepada kontraktor kawasan, sebarang ke ADB, pas je terus. Sebab kita punya sistem kita sekarang ni ada
WhatsApp group. Okey, kita sebab aduan personal, kita masuk dalam WhatsApp group, dalam masa 2 jam, 3 jam akan selesai. Itu salah satu peranannya lah. Jadi dekat sini ahli majlis memang boleh berperanan mengambil aduan. Okey, mengambil aduan dan menyelesaikan aduan. Itu yang lebih penting sekali lah. Dan aduan pula ada banyak kategori. Macam tadi sampah, kategori yang paling kecil lah. Okey. Yang sederhana mungkin pokok yang perlu dicantas dah rimbun sangat. Itu yang sederhana. Mungkin makan masa antara 2 minggu sampai sebulan. Okey, dalam proses perolehan keuangan dan sebagainya. Aduan yang biasanya ambil masa panjang berkaitan dengan undang-undang. Contoh berkaitan undang-undang, jiran kita renovation rumah. Tiba-tiba rumah kita masuk air, retak. Aduan ni panjang. Okey, mungkin di peringkat, mungkin sampai ke mahkamah dan sebagainya lah. Kita memang mengalu-alukan sebenarnya aduan ini terus ke ahli majlis. Okey. Dan juga sekiranya aduan itu dibuat 2-3 saluran pun tak ada masalah. Okey. Cumanya apabila sampai ke ahli majlis, dia akan lebih cepat diberikan perhatian. Sebab kita ahli majlis ini kita ada green lane. Kita ada green lane, kita boleh terus sampaikan, kita call pengarah terus. Okey, ada sekian tempat ada masalah ini. So pengarah akan terus arahkan staff untuk turun. Okey, kerana memang ada banyak kelemahan yang sedang dibaiki. Okey, dan kita ada banyak kekangan-kekangan lain dari segi kecukupan staff. Okey, dari segi kata kecukupan keuangan. Okey, keberkesanan sistem. Okey, benda tu semua berkait-kait. Okay, jadi kita sedang mengenal pasti di mana kelemahan-kelemahan yang boleh kita baiki dari masa ke semasa lah. Cuma yang pasti aduan yang masuk ke ahli majlis memang boleh diselesaikan. Cumanya kategori tadi yang mudah, sederhana dan yang berat lah. Sebab salah satu peranan ahli majlis itu menjadi pengantara masyarakat dan juga pihak berkuasa tempatan. Mengenali maksud soalan tadi itu, mengenali ahli majlis itu sebenarnya satu faktor yang penting. You mengenali pemimpin setempat. Bukan hal aduan saja. Mungkin ada jiran you susah tak makan. Ahli majlis ni boleh bantu. Bukan setakat aduan. Okey. Mungkin you ada cadangan. Mungkin you duduk rumah you dekat dengan sungai. Tepi sungai ni semak samun. Apa kata saya nak cadangkan. Okey, tempat ni kita jadikan landscape yang cantik. Bukan setakat aduan. Okey. Boleh juga mencadangkan. Boleh juga menyampaikan kesusahan orang lain kepada. Jadi kenali. Cumanya kalau semua ahli majlis berat juga ahli majlis, kan? Okey, memang saya jawab boleh lah. Untuk saya ini saya memang 100% saya bagi untuk masyarakat. Tapi ada ahli majlis lain, dia tak full time kadang-kadang. Dia ada bisnes dia ada kerja dia cuma komit meeting hal dasar-dasar. Ada ahli majlis lain tak akan mampu. Jadi, okey, kalau tanya cabaran paling besar tuan cabaran saya adalah mendidik masyarakat. Aduan ni sebenarnya sebaik mampu masuk sistem digital yang ada, sistem MPAJ aduan yang ada, you masuk di sana, sisi kepada ahli majlis untuk makluman. Okey, ini saya nak mendidik masyarakat. Sebab andai kata kalau ahli majlis jadi kaunter aduan, pitam kita. Cumanya tak ada masalah, boleh. Follow up tak ada masalah. Peranan majlis memang menerima, memproses dan menyelesaikan aduan. Saya sebagai ahli majlis sebenarnya apabila menjalankan tugas tak ada yang saya mengambil secara personal. Langsung tak ada. Makna saya memang serahkan jiwa saya kepada masyarakat secara profesional. Okey, sebab tindak tanduk kita ni terikat dengan undang-undang. Kita tak boleh salah cakap, tak boleh salah ambil tindakan, tak boleh salah keluar arahan, tak boleh salah cadangan. Jadi kalau tanya apa yang paling saya geruni sebenarnya saya sayangkan masyarakat kita lah. Kita nak masyarakat kita ni terdidik. Kerana apa? 10 tahun saya jadi ahli majlis, cabaran yang paling besar adalah mendidik masyarakat. Itu cabaran yang paling besar. Lebih detail apabila masyarakat ni seolah-olah hilang panduan, hilang kasih sayang kerana ada banyak kes saya kendalikan berkaitan dengan pergaduhan jiran. Ini sangat menyesalkan lah. Padahal perkara yang kecil yang sepatutnya boleh bertolak ansur antara jiran. Jadi saya katakan hal ini sangat menyusahkan hati saya, menjadi cabaran yang besar kepada saya untuk mengembalikan konsep masyarakat, kemakmuran, keutuhan ikatan masyarakat, terutamanya antara jiran-jiran. Satu kes boleh saya kongsikan di satu taman. Kerana satu tong sampah, yalah kita taman kan, okay, kita tak ada ruang kiri kanan, kita kat depan tu lah nak keluar, nak masuk.
Kalau kita gaduh kat situlah kita jumpa, tak gaduh baik kat situlah kita jumpa. Hal tong sampah, saya pun tak faham kenapa rumah you nak bersih, you ada sampah nak buang, rumah you tak ada tong sampah, you tumpang tong sampah orang sebelah. Saya rasa ni tak munasabah untuk masyarakat Malaysia, dan hal ini diadukan kepada ahli majlis. Bila kita datang, tak akan ada penyelesaian, sebab nanti kita menangkan A, jiran B tak puas hati, jiran B cari salah jiran A, dia akan berpanjangan. Saya kongsikan satu cerita lagi. Apabila saya lama menjadi ahli majlis, saya nampak perkembangan satu jiran tanam pokok mangga di bawah ni je. Masa dia berbuah, saya datang, seronok kamu dua orang. Jiran sebelah-sebelah dah. Jiran A ni tanam pokok, berbuah cantik, dua-dua makanlah seronok. Bila dah besar, buah dah kurang, dahan dah banyak patah, daun-daun dah banyak jatuh, you gaduh dua orang, suruh tebang pokok. Akhirnya suruh MPAJ datang tebang. Masa you makan seronok, you tak panggil MPAJ bagi sebiji dua biji kan. Masa ada masalah. Jadi benda-benda begini, ini yang cabaran kami lah. Jadi kami dah susunkan beberapa strategi untuk kita dapat mengatasi masalah inilah. Dan saya bersama dengan Jabatan Perpaduan dan KRT, saya telah buat satu kajian, dan juga kita panggil lab lapangan lah, dah buat di Taman Saga. Di Taman Saga kami berjaya mewujudkan 4 kumpulan SRS di bawah satu KRT. Ini satu sejarah lah, dan saya dapat develop masyarakat di sana melalui kumpulan-kumpulan KRT ini, dan mereka menjadi rapat dan semua kaum boleh kata mesra. Itu yang paling penting, mesra. Kalau kita mesra, kita akan ada persefahaman, kita akan ada tolak ansur. Kalau anda kata tak mesra, kunci dia kemesraan. Okey, kunci dia kemesraan dan kasih sayang. Kasih sayang. Okey, ada benda itu insya-Allah. Cumanya kalau duduk di kawasan Bukit Antarabangsa, dari segi geografi dia tak sama, dari segi mentaliti masyarakat tak sama. Jadi apa yang saya buat itu hanya mungkin sesuai di sini, mungkin tak sesuai di tempat lain. Dia tak boleh jadikan dasar. Okey, cumanya melihat pemimpin kawasan itu bagaimana menguruskan masyarakat dia. Dalam hal ini memang satu perkara yang umum berlaku, dan ini ada kaitan dengan sikap masyarakat Malaysia. Menduduh, membuta tuli, tanpa menyelidik apa kekangan ataupun masalah di sebalik aduan yang tak diselesaikan itu. Sepatutnya jadi ada email, dia email tanya apa masalah dia, apa statusnya. Sepatutnya begitu. Tetapi umumnya masyarakat hari ini, bila tindakan itu tak diambil, terutamanya mungkin lambat diambil tindakan, dia terus tuduh, ni semua dah kenyang lah ni, ni semua dah rasuah lah ni. Dan ini satu hal yang tak baik sebenarnya, satu bentuk kata-kata yang demoralize masyarakat, kaki tangan awam. Walaupun mungkin ada segelintir, kita lihat mungkin ada segelintir memang berlaku, memang berlaku memberi dan pengambil rasuah ini, tetapi bukan semua. Kalau saya ambil contoh, saya bersama saudara Sahari tadi ada melawat satu kawasan lah, satu kedai yang didirikan secara tanpa kelulusan, secara haram lah, satu tapak dah berpuluh tahun. Apabila nak dirobohkan tu, kita ada banyak kekangan pentadbiran. Dalam masa yang sama, kawasan itu dekat dengan kawasan perumahan. Mereka ini komplain, dan saya memang dipitnah banyak kali. Walhal kawasan itu kita ada banyak proses yang perlu dibuat oleh kerajaan. Okey, ada banyak. Kalau nak cerita ringkasnya, peniaga-peniaga kat sana kena nasihatkan mereka pindah dulu, ambil masa. Status tanah dia bagaimana? Kalau kita ambil tindakan meroboh dan sebagainya, ada kesan undang-undang kepada kerajaan ke tidak? Ada peluang, ada buka peluang tak untuk peniaga dekat sana atau owner yang membangunkan tu sue kita ke tidak? Okey, dan juga selebih dia berkaitan dengan bagaimana aduan itu masuk dan diproses. Ini satu hal yang sangat rumit sebenarnya di peringkat kerajaan. Okey, dan saya tak nafikan, saya tak nafikan ada banyak tak dapat ambil tindakan sebab terutamanya dalam kawasan Ampang Jaya. Saya terus boleh sebut, di Ampang Jaya ini ada banyak tuan tanah kedaung. Pelik tak kalau tuan tanah kedaung ni? Tuan tanah kedaung ni yang saya sebutkan ni, dia troka tanah kerajaan, dia bina satu pondok, dia panggil bangla sewa. Ini yang banyak berlaku. Apabila kita nak robohkan, dia kata inilah Melayu nak berniaga, tak boleh nak berniaga, inilah kejam. Ini banyak berlaku, dan golongan inilah yang memfitnah kerajaan biasanya. Ini sangat penting, macam saya pernah sebutkan sebentar tadi, yang mana mengenali ahli majlis ini adalah satu keperluan kerana dia pemimpin kepada kawasan tersebut. Walaupun dia sebenarnya ahli majlis satu PBT, tetapi biasanya mereka akan menjaga kawasan-kawasan. Ada taman-taman, ada kampung-kampung yang dijaga. Sangat perlu.
ya. Saya ulang yang macam tadi yang saya sebutkan tadi. Okey, yang mana apabila sesuatu berlaku kepada diri kamu, jiran-jiran kamu, orang kampung kamu, kamu terus boleh adukan terus kepada ahli majlis kawasan. Ini sangat penting. Walaupun ahli majlis itu tumbuh daripada lantikan politik, okey, tapi saya percaya kesan lantikan politik itulah ada semangat menolong. Kadang-kadang mungkin 10 malam, 12 malam telefon. Kadang-kadang ada ahli majlis yang boleh sanggup turun bantu. Kenalilah ahli majlis anda, kenali pemimpin setempat anda, baik adun, ahli parlimen, ketua kampung dan sebagainya. Ada banyak jenis pemimpin. Ada juga pemimpin yang di peringkat kecil. Kalau KRT ada pengurusi KRT, Persatuan Penduduk ada pengurusinya. Ada banyak ikon-ikon masyarakat yang kecil. Mungkin mereka buat kerja, tapi mereka mungkin malu nak berdepan dengan recording macam ni lah. Jadi penting sangat untuk masyarakat mengenali ahli majlis, terutamanya kawasan bandar ini. Jadi itu je daripada saya. Untuk Ampang Jaya, kami di Ampang Jaya sedang membangunkan sistem digitalisasi untuk menjadi sebuah kerajaan digital sepenuhnya dalam masa 2-3 tahun ini. Dan kalau boleh saya sharekan sikit info MPAJ tuan, bil cukai tak lagi dipostkan. Bil cukai pintu, cukai taksiran tidak lagi dipostkan seperti sebelum ini. Bermula tahun 2020, semua pemegang taruh, semua penduduk diminta mendaftar di icom.mpaj.gov.my. Boleh lihat di Facebook saya. Kalau anda kata boleh kongsikan, Muhammad Samad, saya sharekan banyak berkaitan dengan pendigitalan kerajaan atau MPAJ pada hari ini. Cukai pintu tak dipostkan lagi, jangan tunggu cukai pintu. Tolong masuk ke icom.mpaj.gov.my, daftar dan jadi ahli dekat sana. You boleh print bil dekat sana. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syekh.